Terima kasih pengacara majlis, panel hakim yang berpandukan keadilan, penjaga masa yang sentiasa peka dengan ketepatan masa, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Tampilnya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Penghayatan Rukun Negara demi Kelestarian Negara Malaysia yang kukuh dan teguh. Sudah menjadi kelaziman buat rakyat Malaysia kalau bersarapan mesti mencari roti canai hingga sanggup beratur panjang demi mendapatkan hidangan tersebut. Anda boleh tanya kepada sesiapa sahaja yang anda jumpa di Malaysia ini, siapa yang tidak pernah merasai nikmatnya makan roti canai. Pasti mereka mengatakan ya, lalu menganggukkan kepala, tanda setuju. Itu baru bab makanan. Belum kita buka topik perbincangan berkait dengan pakaian, perayaan, rutin harian dan sebagainya. Amalan silang budaya ini sudah lama kita telusuri. Penghayatan memberi erti perihal mengalami dan merasai dalam batin, seperti yang terkandung dalam Kamus Dewan edisi keempat. Manakala kelestarian pula membawa maksud terpelihara seperti asal. Rukun negara tidak hanya dilihat sebagai prinsip dan dilafazkan tanpa penghayatan yang kukuh dalam peribadi setiap warga negara Malaysia. Oleh itu, setiap di antara kita berperanan mengamalkan 5 prinsip agar orang di sekeliling kita juga terpengaruh dan turut mengamalkan prinsip murni tersebut. Hadirin yang saya hormati, isi pertama yang ingin saya ujarkan ialah rukun negara tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Bagaimana sebuah negara yang memiliki rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama berjaya mengekalkan keamanan sehingga ke hari ini? Antara sebabnya adalah kerana wujudnya rukun negara sebagai sebuah pendukung kepada penyatuan rakyat demi negara. Hidup dalam kepelbagaian dan kemasymukan yang dianugerahkan Tuhan ini merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Ia bukan soal untuk mencari siapa yang lebih dan siapa yang kurang, siapa yang baik dan siapa pula yang buruk, tetapi ia lebih bersifat saling menguatkan bersama. Surah Al-Hujurat ayat 13 jelas mengatakan bahawa setiap kerencaman yang kita nikmati hari ini adalah untuk kita saling mengenali antara satu dengan yang lain. Hakikat ini mengajar kita untuk saling memahami dan bertoleransi dengan setiap perbezaan yang dihadapi bersama. Melentur bulu daripada rebung. Sekretariat Rukun Negara menjadi mekanisme kepada kerajaan di peringkat IPT dalam memperkaya pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penilaian dan pengalaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip rukun negara. Kelab rukun negara yang diwujudkan di sekolah-sekolah akan melaksanakan pelbagai aktiviti yang berteraskan kepada pengukuhan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan 4P rukun negara dalam kalangan murid. Ingat lagi, semasa kecil, saya belajar di Tabika Perpaduan Kemas di Paya Rumput, Melaka. Tabika Perpaduan mula diperkenalkan pada tahun 1976. Matlamat utama penubuhannya pada ketika itu adalah untuk memupuk semangat muhibah dan perpaduan antara kaum. Salah satu daripada 10 inisiatif baharu telah dibangunkan oleh Kementerian Perpaduan bagi memantapkan lagi peranan Tabika Perpaduan, iaitu dengan mewujudkan modul penghayatan rukun negara. Hadirin yang saya sanjungi, isi kedua yang ingin saya kongsikan ialah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia telah mencatat 119.2 pada tahun 2021 berbanding 117.7 pada tahun 2020. Kajian Indeks Perpaduan Nasional IPNAS menunjukkan pencapaian 0.629 pada tahun 2022 dengan peningkatan 0.062% berbanding nilai indeks 0.567 yang dicapai pada tahun 2018.
Manakala kajian persepsi masyarakat terhadap nilai perpaduan juga dijalankan oleh unit kajian dasar IKRAM. Skor indikator pada tahun 2021 adalah pada tahap sederhana, iaitu 6.93 berbanding skala 10. Oleh itu, daripada kajian yang telah dilakukan ini menunjukkan tahap perpaduan di Malaysia masih dalam keadaan yang stabil. Namun, masih terdapat ruang untuk kita meningkat. Kerajaan sedang membangun kerangka Malaysia Madani dengan menumpukan isu kebudayaan dan kemaslahatan. Contohnya, pada 1 Mac 2023, Kembara Perpaduan Malaysia Madani telah dilancarkan dan di dalamnya mempunyai beberapa kerangka, iaitu Semarak Kenegaraan, Perpaduan dan Komuniti Rahmah yang menyentuh tentang perlembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara. Yang elok itu budi, yang indah itu bahasa. Antara punca membawa kepada peristiwa sebagaimana terpahat dalam sejarah, termasuklah perang mulut, laungan sentimen kaum dan agama sehingga mencetuskan ketegangan. Bahasa yang kurang sopan dan tidak beradab semakin mendominasi hantaran-hantaran komen mahupun status di WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok mahupun YouTube. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyatakan komitmen membendung penyebaran maklumat yang tidak sahih serta kenyataan bersifat jelik membabitkan unsur 3R, iaitu raja, agama dan kaum. Berbalik kita kepada rukun negara, prinsip ini sekiranya dijiwai dan dihayati, berupaya memudarkan sikap sombong, ego serta menunjuk-nunjuk yang semakin menebal dalam kalangan masyarakat umum, mendisiplinkan rakyat supaya patuh kepada undang-undang. Warga Dewan yang saya kasihi, isi ketiga yang ingin saya utarakan ialah sakit sama mengadu, luka sama menyiuk. Baru-baru ini, pesilat negara yang beragama Kristian dan berbangsa Murut, iaitu Meriwati Manuel, memakai tudung sewaktu bertanding di kejuaraan pencak silat dunia ke-19 di Aikro, Melaka. Beliau menyatakan bahawa beliau selesa bertudung kerana menghormati warisan orang Melayu. Jika masyarakat boleh sama-sama bersengkang mata menunggu pemain badminton dan bola sepak negara beraksi dalam perlawanan dan sama-sama bersorak gembira meraihkan kemenangan, kita juga boleh bersama-sama bersatu hati, bergabung tenaga melalui kepelbagaian yang ada, menongkah cabaran membina negara. Mengikut laporan Indeks Keamanan Dunia WPI, Malaysia menduduki tangga ke-18 berbanding negara-negara lain. Namun, ia boleh diperbaiki lagi. Cukuplah peristiwa hitam yang pernah dilalui dahulu menjadi lipatan sejarah. Oleh itu, sudah sampai masanya prinsip rukun negara ini ditekankan semula dalam kalangan rakyat Malaysia. Kementerian Perpaduan Negara KPN mencadangkan supaya semua program rasmi kerajaan yang dianjurkan setiap kementerian dimulakan dengan lafaz ikrar rukun negara sebagai usaha untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Menteri Perpaduan Negara berkata, rukun negara juga perlu dilafazkan pada setiap kali pembukaan penggal serta permulaan sesi mesyuarat Parlimen. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah agar graduan terus menghayati prinsip rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan dengan selalu berhema ketika berkomunikasi dalam media sosial dan menyanjung tinggi perlembagaan dan undang-undang negara. Kesimpulannya, dengan pelbagai perbezaan di antara masyarakat yang tinggal di Malaysia, sebuah ideologi kebangsaan perlu supaya dapat menyatukan pemikiran dan melahirkan semangat cinta akan negara. Ayuh 32.7 juta rakyat Malaysia
Dari sekecil-kecil usaha hingga sebesar-besar usaha, wajar digerakkan. Iltizam yang dipegang erat itu harus diterjemahkan di lapangan untuk memastikan seramai mungkin rakyat Malaysia boleh merasai kenikmatan ini, iaitu penghayatan rukun negara demi kelestarian negara Malaysia yang kukuh dan teguh. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.